السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam perlis mengaji untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana pada malam ni kita sampai kepada bab, kata Imam An-Nawawi, babun ma yaqulu idza asabahu hammun aw huzunun. Bab yang membicarakan apa yang perlu diucapkan ataupun apa yang perlu dibaca apabila seseorang itu tertimpa kesusahan ataupun kesedihan. Jadi bila seseorang berada dalam suatu kesusahan, kesulitan, mengalami kesusahan dan kesulitan ataupun kesedihan, maka apa yang perlu dibaca, apa yang perlu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sunnah dan tunjuk ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, secara umumnya dalam kehidupan kita ni tidak terlepas daripada musibah, tidak terlepas daripada kesedihan dan kesusahan. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, dia perlu tahu bahawa segala sesuatu yang menimpanya itu dengan keizinan Allah Azza wa Jalla dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain tidak bukan untuk berlepas daripada ataupun untuk selamat daripada kesusahan dan kesedihan tersebut ialah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan amalan tersebut dia dapat keluar daripada kesedihan, kesusahan dan kesulitan tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang insan yang sangat prihatin terhadap umatnya. Tidak ada sesuatu yang baik melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan sampaikan kepada umatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam doa-doa, apa sahaja doa yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Maka salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing kita untuk mendapat kebaikan di dunia dan juga akhirat adalah mengajarkan kepada kita doa-doa yang sangat bagus lafaznya dan maknanya. Jadi kita sebagai umatnya haruslah kita ikut dan amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya pada musim sekarang ni yang mana kita dilanda musibah yang besar, iaitu seperti mana kita maklum iaitu COVID-19 yang menimpa kita. Mudah-mudahan ini salah satu kesusahan dan kepayahan ataupun kesulitan yang kita berada di dalamnya. Dengan membaca doa-doa dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Tetapi malangnya apabila dalam keadaan yang sama ramai manusia yang mana dia keluar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau mempelajarinya, tidak mau
mencarinya dalil yang sahih, ya, doa yang betul yang diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi mereka mengadakan majlis-majlis doa yang lain yang tidak warid daripada Nabi SAW. Bahkan mereka mengagungkan doa-doa tersebut, kadang-kadang lafaznya mengandungi unsur-unsur syirik ataupun unsur-unsur yang khurafat pun ada. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, pada malam ni kita cuba tengok apa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Azkar ini, yang mana bab yang kita bacakan ini beliau akan kemukakan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadhihi al-kalimat yaqulu ana abduka ibnu abdik ibnu amatik fi qabdatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi. Faqala rajulun minal qawm ya Rasulullah innal maghbuna liman ghubina ha'ula'il kalimat. Faqal ajal فقولوهن وعلموهن فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni rahimahullah daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadhil kalimat. Barang siapa yang mengalami kesusahan atau kesedihan, hendaklah ia berdoa dengan mengucapkan kalimah-kalimah berikut. Ini apabila dia ditimpa kesusahan ataupun kesedihan ataupun apa jua yang menyebabkan dia resah, gelisah, gundah gulana, maka hendaklah dia berdoa dengan doa seperti berikut. Apa lafaz doanya? Iaitu Allahumma inni abduka, ataupun Imam An-Nawawi membawa riwayat Ibn Sunni ini, iaitu ana abduka ibnu abdik, ana abduka ibnu abdik ibnu amatik, yang bermaksud, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelaki dan hamba perempuan-Mu. Diriku berada di dalam genggaman-Mu, ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu tertegak pada diriku, keadilan segalanya keputusan-Mu terhadap diriku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama-Mu yang Engkau namakan untuk diri-Mu, atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau Engkau mengajarkannya kepada seseorang di antara makhluk-Mu, atau Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai nur di dadaku, kebahagiaan di hatiku, penghapus kesedihanku dan pelenyap kesusahanku. Jadi itu doa yang kita baca, iaitu ana abduka ibnu abdik ibnu amatik fi qabdatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi. Sampai di situ. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ataupun ajarkan kepada para sahabat doa ini, salah seorang daripada mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi adalah benar-benar orang yang tidak membaca doa tersebut. Ini dia berkata, wahai Rasulullah, kalau tak mau baca lagi doa tu memang benar-benar rugilah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah pun jawab, benar. Oleh itu ucapkanlah selalu doa tersebut dan ajarkanlah kepada orang lain.
Sesungguhnya orang yang mendoa dengan doa ini kerana memohon apa yang terkandung di dalam inti doa tersebut, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya dan memanjangkan kegembiraannya. Yani barang siapa yang dia memperbanyakkan bacaan doa ini, ya, dan dia minta apa yang terkandung dalam doa ini, iaitu apa yang dia minta, anta ja'alal qur'ana nura sadri, jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya di dalam dadaku, wa rabi'a qalbi, ya, kebahagiaan di dalam hatiku, wa jila'a huzni, penghapus segala kesedihanku, kesusahanku, wa dhahaba hammi, dan pelenyap segala kesusahan dan kesedihanku juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fa innahu man qalahunna iltimasa ma fihinna, sesungguhnya barang siapa yang membaca doa tersebut kerana dia bertujuan untuk memohon apa yang disebutkan di dalam doa ini, azhaballahu ta'ala huznah, Allah akan menghilangkan kesedihannya, wa atala farhah, dan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada dia kegembiraan yang berpanjangan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dalam hadis ataupun dalam doa ada menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, man asabahu hammun au hazanun, barang siapa yang tertimpa sesuatu kesusahan ataupun kesedihan, falyad'u bihadhil kalimat, maka hendaklah dia berdoa dengan doa ini, ataupun dia berdoa dengan kalimah-kalimah ini. Jadi Rasulullah khususkan doa ini adalah khusus untuk seseorang yang tertimpa kesusahan dan kesedihan. Maka sebut apa? Ana abduka, aku, ya, dalam riwayat lain ada menyebut Allahumma inni abduka ibnu abadik ibnu amatik, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak kepada hambamu, anak kepada hamba lelaki dan juga hamba perempuanmu. Jadi di dalam doa ini, dalam ucapan Allahumma inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu dan hamba kepada hamba kepada hambamu, ya, anak kepada hambamu dan anak kepada hamba perempuanmu. Kata para ulama, iaitu Ibnu Allan mengatakan i'tiraful abd bi annahu makhluqun lillahi ta'ala. Sudah tentu dia mengucap dengan kalimah tersebut, dia mengakui, mengiktiraf bahawa dia adalah hamba kepada Allah dan dia juga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Allah memilikinya. Bukan itu saja, Allah juga memiliki kedua ibu bapaknya. Bermula daripada kedua ibu bapa yang terdekat sehinggalah kedua ibu bapaknya, iaitu Adam dan Hawa. Sehingga sampai ke Adam dan Hawa, semuanya itu adalah hamba kepada Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang menciptakan mereka semua, Allah yang menguruskan urusan mereka, dan Allah yang mentadbir segala keperluan mereka. Tidak ada yang lain, ya, yang mereka perlu, yang tidak ada yang lain, maka dia tidak boleh berlepas daripada keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekelip mata. Maka tidak ada tempat untuk dia kembali meminta pertolongan, meminta perlindungan selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kata para ulama, wa hadza fihi kamalut tadhallul. Dalam ucapan ini menunjukkan kesempurnaan tadhallul, yakni rendah diri, merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan al-i'tiraf bil ubudiyah, serta mengiktiraf kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendahkan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tidak sekadar mengucap inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu, bahkan dia tambah lagi ibnu abdika ibnu amatik, aku adalah hambamu dan anak kepada hamba-hambamu, anak kepada hamba-hambamu. Jadi di sini ada takkid yang mubalaghah dari segi bahasanya, yang mubalaghah, yang berlebih-lebihan, ya, dalam merendahkan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sinilah kata para ulama, iaitu Syekh Abdul Razak Al-Badar
Wa hadha yadulluna ala ahammiyatil ad'iyah asy-syar'iyyah likamaliha fi alfadhiha wa ma'aniha. Ini menunjukkan bahawa sangat penting kita menitik beratkan doa-doa yang warid, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kerana kesempurnaan maknanya dan lafaznya, kesempurnaan lafaznya dan maknanya serta petunjuknya. Maka sangat-sangat penting. Sebab itu kita nak syarah satu-satu supaya kita baca tu faham apa maksud doa ini. Bila seseorang dia sebut sesungguhnya ya Allah aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-hamba-Mu, menunjukkan dia sangat-sangat iktiraf bahawa dirinya adalah hamba kepada Allah, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan diri dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimah ataupun ucapan dalam doa, ya, nasiyati biyadik. Yani ubun-ubunku di tanganmu. Maksudnya ubun-ubun di sini iaitu menunjukkan jiwaku, diriku sepenuhnya berada di dalam genggamanmu, berada di bawah pentadbiranmu. Allah Azza wa Jalla nak ubah ke mana sahaja, Allah Subhanahu wa taala nak arahkan ke mana sahaja, itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut yatasarrafu fihi kaifa yasha wa yahkumu fihi bima yurid la mu'aqqiba li hukmihi wala radda liqada'i. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak menentukan apa sahaja atas diri kita ini sebagai hamba-Nya, sebagai makhluk-Nya. Dia menghukum, dia memutuskan apa sahaja dan menetapkan apa sahaja. Tak ada boleh mempertikaikan apa yang dia tentukan. Oleh sebab itu, seseorang tak boleh tak boleh tolak ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka dia kena berserah diri dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Madin fiyya hukmuk. Ya, kita sebut madin fiyya hukmuk. Hukum hakammu berjalan di atasku. Jadi kata para ulama, di sini hukum hakam di sini ada dua. Al-hukmud dini asy-syar'i wal hukmul qadari wal kauni. Al-kauni, iaitu hukum syar'i ataupun dan hukum al-kauni. Hukum syar'i ini dua-duanya itu berjalan di atas hamba, ya. Sama ada hukum, dari segi hukum, dua-dua hukum ni sama ada dia enggan ataupun dia menerima, berjalan di atas seseorang hamba tersebut, ya. Tetapi hukum kauni tak ada sesiapa boleh mengelaknya. Contoh hukum kauni, kalau Allah Azza wa Jalla nak timpakan dia kesusahan, maka dia tak boleh elak. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan dia kelebihan kebaikan, dia pun tak boleh menolak. Tak ada siapa yang boleh menolak. Maka itu dinamakan hukum kauni, iaitu berkaitan dengan qada dan qadar, ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Adapun hukum asy-syar'i seperti hukum hakam, perintah Allah Azza wa Jalla seperti ibadat, solat, puasa dan sebagainya, ada sebahagian manusia ataupun sebahagian hamba Allah Azza wa Jalla ini, mereka menyalahi ataupun enggan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Tetapi enggan melaksanakan perintah, sama ada dia melakukan perkara yang haram, yang dilarang, ataupun meninggalkan perkara yang diwajibkan ke atasnya. Tetapi enggannya untuk melaksanakan hukum syar'i ini, maka dia akan berdepan dengan musibah, berdepan dengan balasan ataupun hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan. Sama ada Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia ataupun Allah Subhanahu wa taala akan azabkan dia pada hari kiamat. Jadi semua hukum Allah Azza wa Jalla madhim fiyya hukmuk. Ya. Hukum hakammu berjalan di atasku. Akan berjalan. Enggan ataupun terima, tetap berjalan. Itu hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Ada dua tadi, iaitu kita sebut al-kauni, al-qadari, ataupun al-qadaril kauni, al-syar'i ad-dini. Ya. Dari segi hukum syarak dan juga hukum ketentuan Allah Azza wa Jalla, semuanya itu berjalan di atas setiap seseorang hamba, setiap manusia, ya, sama ada dia enggan ataupun dia terima. Baik. Kemudian adlum fiyya qada'uk, kalimah adlum fiyya qada'uk. Setiap keputusan yang engkau tetapkan itu adalah sangat adil bagiku. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimah ini, iqrarum minal abdi bi anna jami'a aqdiyatihi subhanahu wa ta'ala alaihi min kullil wujuh
min kullil wujuh. Ini adalah sebagai pengakuan daripada seorang hamba bahawa setiap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas seseorang itu adalah adil. Ya, setiap aspek dalam kehidupannya itu, sama ada dari segi kesihatan, ya, kesakitan, kaya ataupun miskin, kelazatan ataupun kesedihan, ya, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, kehidupan ataupun kematian, ya, mendapat musibah ataupun terlepas daripada musibah. Semuanya itu adalah satu keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman dari apa jua aspek dalam kehidupan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Tuhanmu tidak sama sekali berlaku zalim terhadap para hamba. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidak sama sekali Tuhan kamu melakukan kezaliman terhadap para hambanya. Jadi apa jua ketentuan Allah Azza wa Jalla, mendapat kebaikan atau mendapat keburukan ke atas seseorang hamba, mendapat kekayaan ataupun kefakiran, mendapat kesenangan ataupun kesengsaraan, semuanya itu adalah adil bagi seseorang hamba itu. Kerana mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman terhadap para hambanya, sebagaimana Allah menafikan tentang dirinya, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Bahkan dalam hadis kursi kata Allah Azza wa Jalla, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan diri aku haramkan ke atas diri aku kezaliman, dan aku menjadikan ia haram di antara kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi antara satu sama lain. Ya, perbuatan zalim itu adalah haram secara mutlak, dan Allah tidak akan menzalimi. Jadi apa jua yang menimpa ke atas diri kita, daripada apa jua dalam kehidupan kita, kita kena mengetahui bahawa Allah tidak menzalimi sama sekali. Ini pengakuan daripada seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah dia mengaku tentang pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala itu berjalan di atasnya, dia mengaku tentang ketentuan dan ketetapan Allah itu adalah adil, maka apa yang dia buat? As'aluka bikullis min huwa lak. Kemudian dia kata, thumma syara'a fid du'a ba'da izhari ghayatit tadhallul wal khudu' li rabbih. Maka ketika itu barulah dia memulakan doanya setelah dia menzahirkan betapa rendah dirinya dia kepada Tuhannya itu. Dan inilah, kata para ulama, inilah antara adab seseorang apabila ia ingin memohon sesuatu, ya, memohon sesuatu. Dan inilah antara sebab yang paling tinggi untuk mendapat diperkenankan apa yang dia minta itu. Ya, apatah lagi yang diminta itu adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha murah, ataupun Tuhan yang maha kurniakan segala kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengurniakan apa jua yang diminta oleh seorang hamba kepadanya. Maka setelah dia mengiktirafkan ataupun memuji ataupun melakukan pelbagai pengakuan di atas, maka dia sebut, as'aluka bikullis min huwa lak. Aku memohon kepadamu bikullis min, dengan setiap nama-nama huwalak yang engkau namakan untuk dirimu sendiri, wahai Tuhan. Iaitu aku bertawassul kepadamu dengan nama-nama yang engkau namakan untuk dirimu, iaitu dari nama-nama al-husna, nama-nama al-husna ini. Yani ini adalah salah satu bentuk tawassul. As'aluka bikullis min huwalak, iaitu aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Ini adalah antara peringkat tawassul yang paling tinggi, yang paling agung, iaitu seseorang itu bertawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah perintahkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ini antara salah satu bentuk tawassul. Iaitu bentuk tawassul, iaitu kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang al-husna,
dan kita bertawassul dengan amalan yang saleh yang pernah kita lakukan, dan bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup yang boleh mendoakan kita. Maka setelah itu disebutkan pula sammaita bihi nafsak. Sammaita bihi nafsak yang kau namakan dengannya untuk dirimu, iaitu ai akhtartahu li nafsika alladhi yaliqu bikamalika wa jalalik, iaitu yang engkau pilih untuk namakan dirimu dengannya yang layak dan layak bagimu dengan segala kesempurnaan dan keagungan. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, di dalam kitabmu. yakni kitab yang kau turunkan kepada rasul-rasulmu, ke atas rasul-rasulmu yang dijadikan yang dibaca dengannya untuk mendapat ibadah, mendapat ganjaran, mendapat petunjuk daripadanya. Ya. Dan daripada nama-nama tersebut mereka memohon ataupun para hamba-Mu memohon kepadamu dengan nama-nama tersebut, dan aku juga termasuk salah seorang yang memohon dengan nama-nama itu. Ataupun qauluhu au 'allamtahu ahadam min khalqik, ataupun nama yang engkau mengajar secara khusus kepada salah seorang daripada makhluk-makhluk yang engkau cipta, sama ada di kalangan para anbiya ataupun malaikat. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana thabit dalam hadis asy-syafa'ah, hadis syafa'atul uzma pada hari kiamat, yang mana hadis itu panjang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa'akhirru lahu sajidan fa ahmaduhu bimahamida lam yahmadhu biha ahadun kana qabli wa laysa yahmaduhu biha ahadun ba'di. Hadis dalam Sahih Muslim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan aku pun sujud kepadanya, yakni sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku memujinya dengan puji-pujian yang tidak ada seorang pun yang pernah memujinya dengan lafaz tersebut sebelum aku, dan tak ada juga yang pernah memujinya dengan lafaz tersebut setelah aku. Ini perkataan puji-pujian itu Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Jadi di sini menunjukkan bahawa nama-nama Allah Azza wa Jalla ada yang nama itu diajarkan secara khusus kepada hamba-hambanya yang tertentu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib di sisinya semata-mata. Ya, aw ista'tharta, ataupun nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisi engkau sahaja. Yakni yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla di ilmu ghaib. Tak ada seorang mengetahui tentang nama-nama tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, berdasarkan hadis ini ataupun lafaz doa ini, para ulama mengatakan bahawa nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terhitung dengan jumlah yang tertentu. Jadi ada 3 bahagian. Para ulama membahagikan kepada nama-nama Allah Al-Husna ni, Al-Asmaul Husna ini ada 3 bahagian. Yang pertama iaitu dipanggil qismun samma bihi nafsah fa azharahu liman syaa min anbiya'ihi wa rasulihi wa malaikatihi aw ghairihim wa lam yunazzalhu fi kitabih. Nama yang mana Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya, dan Allah tunjukkan kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada para anbiya, para rasul, dan juga para malaikat ataupun selain daripada mereka, dan dia tidak turunkan di dalam kitab, tak menyebut dalam kitab Al-Quran. Ada juga. Yang kedua, qismun anzalahu fi kitabih fata'arrafa bihi ila ibadih. Satu bahagian yang kedua iaitu nama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, dan semua para hambanya mengetahui tentang nama tersebut. Yang ketiga, qismun ista'sara bihi fi ilmil ghaibi 'indah, iaitu Allah Subhanahu wa taala simpan nama itu di dalam ilmu ghaib di sisinya, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi ada tu. Cuma yang kita tahu makruf, nama yang sabit dalam hadis yang sahih yang kita tahu ialah 99 nama. Ya, 99 nama itu nama-nama Al-Asmaul Husna yang kita boleh berdoa dengannya dan kita boleh bertawassul dengannya. Tetapi kita kena ada keyakinan, i'tiqad kita berdasarkan hadis ini bahawa ada nama-nama Allah yang lain yang kita tidak mengetahui dengan tentangnya itu. Jadi poin yang paling penting dalam kita membaca hadis ini ataupun doa ini ialah
bahawa dalam doa ini mengandungi tawassul kepada nama-nama Allah Al-Husna secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Apa sahaja nama Allah. Sama ada 99 nama yang Allah ajarkan kepada semua makhluknya, yang Allah turunkan di dalam kitabnya, ataupun nama yang Allah simpan di dalam ilmu gaibnya di sisinya semata-mata. Sebab kita sebut daripada awal, iaitu Nabi ajarkan kepada kita, as'aluka bikullis min huwalak. Aku memohon dengan namamu, nama semua nama yang menjadi milikmu itu. Semua nama, aku memohon dengan semua nama yang menjadi milikmu. As'aluka bikullis min huwalak. Au anzaltahu fi kitabik. Sampai tabihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Ataupun nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib bi'indak. Ataupun nama yang engkau khususkan, yang kau simpan di dalam ilmu ghaib, hanya di sisimu sahaja. Jadi, menunjukkan bahawa dalam doa ini kita bertawassul dengan semua nama-nama yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Nama-nama menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi, mempunyai ilmu pengetahuan tentang nama Allah dan sifat-sifatnya itu, kata para ulama, adalah asas segala ilmu. Asas segala ilmu. Kerana setiap orang yang mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama dan sifat-sifatnya, maka insya-Allah akan bertambah ketakwaannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya sentiasa melazimi zikir, mengingati Allah dan memujinya, sentiasa memahami maknanya. Maka sangat jauh daripada dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, kerana dia memahami, mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha mulia itu. Jadi, maka dengan itu, doa ini menunjukkan kita bertawassul dengan semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bukan itu saja, kemudian bertawassul dengan ibadat-ibadat yang lain juga, iaitu dengan amalan-amalan yang saleh. Bertawassul dengan amalan-amalan yang saleh. Sebab itu kata para ulama, tawassul yang syar'i ini mengandungi 3 perkara: bertawassul dengan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, dan bertawassul dengan amalan yang saleh, dan bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Ya, sebab itu kita boleh minta doa daripada seseorang, tolong doakan saya sekian dan sekian, tolong doakan saya sekian dan sekian. Jika kita tahu daripada orang-orang yang saleh, maka tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian barulah kita mulakan doa. Setelah bertawassul, bermula doa dengan ucapan antaj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina, ataupun dalam riwayat Imam An-Nawawi ini, iaitu antaj'alal Qur'ana nura sadri. Dengan oleh itu jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya di dalam hatiku. Ya, sebagai cahaya di dalam hatiku. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Al-Quran adalah syifa dan ubat yang sangat mujarrab. Ya, ubat yang sangat mujarrab, yang akan memberi kesembuhan kepada tubuh badan, bahkan kesembuhan rohani itu yang lebih utama. Wa nura sadri, ya, menjadi cahaya di dalam diriku, iaitu nur di sini ditafsirkan oleh para ulama ai tashruku fi qalbi bi anwaril ma'rifah, iaitu nur yang memberi cahaya di dalam hati itu dengan cahaya kemakrifah, cahaya makrifah. Ini bukan makrifah yang viralkan ni, iaitu makrifah yang mana boleh membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Iaitu makrifah di sini iaitu pengetahuan, ilmu yang boleh membezakan antara kebatilan dan antara kebenaran dan kebatilan. Itu nur ataupun cahaya ataupun makrifah yang sebenar. Ya, ilmu yang sebenar adalah seseorang dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan, membezakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian wajala'a huzni, wajilaa huzni. Dalam riwayat Imam An-Nawawi sebut warabi'a qalbi. Warabi'a qalbi. Rabi' ni, ya, kalau dalam bahasa Arab dia ada 4 musim. Ya, Rabi' ni salah satu musim Rabi', iaitu musim bunga lah. Musim yang subur. Ya, musim yang kehijauan macam tu, cantik, indah. Jadi menunjukkan supaya menjadikan hati dipinjamkan kalimah ini,
menjadikan hati ini rasa tenang, rasa gembira, rasa bahagia di dalam hati itu. Jadi supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati ini sentiasa gembira, sentiasa bahagia di dalam kehidupannya, kerana kebahagiaan yang sebenar adalah terletak dalam hati. Manusia ni bila hati dia senang, insya-Allah segalanya akan menjadi baik dalam hatinya. Tetapi kalau hati dia sempit, hati dia menjadi masalah, sedih, susah hati, ya, maka takut, semuanya itu akan menyebabkan dia tidak bahagia dalam kehidupannya. Jadi kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan yang hakiki adalah di dalam hati. Sebab itu kata Imam Syafi'i dalam bait syairnya, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau mempunyai seketul hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja dunia ni sama aja kehidupannya. Kalau seseorang itu dalam hatinya ada sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada, bersyukur dengan Allah Azza wa Jalla, puas dengan kehidupan dia. Dia tidak ada sifat dengki terhadap orang lain. Dia rasa tenang, dia rasa bersyukur, dia happy dengan apa yang dia ada. Insya-Allah maka kehidupan dia bahagia seperti mana raja-raja di dunia ini hidup dalam senang, dalam keadaan indah dan seumpamanya. Tetapi kalau hatinya tak bahagia, hatinya tak ada sifat qanaah, tamak dengan dunia, suka dengki terhadap orang lain, walaupun dia hidup dalam istana yang mewah, rumah yang besar macam mana pun, tetapi hatinya sempit, maka kehidupannya akan menjadi sempit. Itu yang sebab itu kita berdoa kepada Allah, antaj'ala al-Qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi. Supaya engkau ya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya di dalam hatiku dan memberi kebahagiaan di dalam engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya dalam dadaku dan menjadikan ia juga sebagai kebahagiaan dalam hatiku. Wajila ahuzni, dan sebagai penghapus segala kesedihanku. Penghapus segala kesedihanku. Al-jila huwal inkishaf, ya, huzni wa hammi. Kerana Al-Quran itu menghapuskan kesedihan ni, kerana Al-Quran kita sebut tadi, iaitu Al-Quran adalah syifa, sebagai penawar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla janjikan. Allah Subhanahu wa Taala janji dalam Al-Quran sendiri, Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa shifa', ada yang menjadi penawar. Ya, Al-Quran itu sebagai penawar. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka orang yang beriman insya-Allah akan mendapat penawar daripada Al-Quran itu, mendapat rahmat daripada Al-Quran itu. Orang yang beriman, yang dimaksud beriman di sini adalah orang yang menjadi hamba kepada Allah dengan sepenuhnya, mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana yang dia buat pengakuan pada atas tadi ni, di atas tadi, iaitu dalam doa yang kita bacakan tadi ni. Maka Al-Quran adalah memberi penawar, memberikan menjadi penawar baginya, dan juga memberikan rahmat kepadanya, kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, qul huwalilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebagai petunjuk dan juga sebagai penawar, sebagai syifa. Kerana Al-Quran itu adalah kalamullah, yang mana tidak ada setanding dengannya dengan sesuatu apapun. Tak ada seseorang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, melainkan dia akan mendapat kebaikan yang sangat banyak. Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir yang boleh dibaca seseorang hamba. Al-Quran itu adalah sebaik-baik kalimah yang perlu seseorang itu mentadabburi. Al-Quran itu penghapus segala kesedihan. Al-Quran itu pelenyap segala kesusahan bagi sesiapa yang membacanya pada siang ataupun malam dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan dan seumpamanya. Tak ada ubat lain, tak ada penawar lain yang lebih baik daripada Al-Quran. Oleh sebab itu, sangat-sangat digalakkan kita sebagai orang yang beriman ini untuk mengambil berat tentang Al-Quran. Alhamdulillah kita diperlis, ada program perlis mengaji, maka boleh tuan-tuan dan puan-puan ikuti, ya, bacalah sama-sama, bukalah Al-Quran dalam tempoh PKP ini, ya, tempoh PKP ini kita jangan biarkan masa itu menjadikan kita bosan duduk di rumah, sedangkan Al-Quran kita ada jadi sahabat kita, jadi pendamping kita untuk kita menghilangkan segala sifat
bosan, sifat sedih, sifat susah hati, jadikan Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai ubat utama untuk merawat segala kesusahan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya iaitu as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya, daripada awal kita baca doa, ana abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana nura sadri anta ja'alal qur'ana nura sadri wa jilaa wa rabi'a qalbi wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Kemudian Nabi SAW ditanya, ataupun ada seorang lelaki menyebut, wahai Rasulullah, kalau tak ada siapa yang tak mau baca lagi doa ni memang betul-betul rugilah. Maka Rasulullah kata, betul lah, dia memang benar-benar rugi kalau tak sesiapa tak mau baca lagi doa ni. Maka Nabi kata apa? Faquluhunna wa'allimuhunna. Bacalah doa ini dan ajarkan kepada orang lain. Dan ajarkan kepada orang lain. Maka kita ajarkan. Hafal doa ini dan cuba ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada kawan-kawan kita. Ajak mereka baca doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kesedihan dan kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan kegembiraan dalam kehidupan kita. Seterusnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa lagi satu bab, ya, saya masuk lagi satu bab insya-Allah. Yaitu kata beliau, babun ma yaquluhu idza waqa'a fi halakah. Bab atau bab yang membicarakan tentang doa ketika seseorang itu terjerumus dalam kebinasaan. Maksudnya tertimpa sesuatu yang membinasakan. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah dalam Islam doa ini disebutkan, sebahagian orang disebut ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka jadikan doa ini sebagai kekuatan kita. Ya, doa ini jadikan doa ini sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi apa jua keadaan dalam kehidupan, maka kita ada tempat untuk kita berlindung diri, iaitu kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kata Imam An-Nawawi, waruwina fi kitab Ibn Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha qultu bala ja'alani Allahu fidaak qala idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma sya'u min anwa'il bala qultu al wartah bi fathil waw wa iskanur ra wa hiya al halak. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni rahimahullah daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha. Wahai Ali, mau tak aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah, yakni doa yang engkau boleh ucapkan bila berada dalam kesulitan. Ya, bila berada dalam kesulitan. Kata Ali, bala. Ali kata, qultu bala. Aku menjawab, ya mahu wahai Rasulullah. Kemudian dia kata apa? Ja'alani Allahu fidaak. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apabila engkau mengalami kesulitan, maka bacalah ataupun ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kata Imam An-Nawawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya, maka sesungguhnya Allah akan menolak berbagai jenis malapetaka sesuai dengan kehendaknya dengan berkat kalimah tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan doa ini kepada Ali radhiyallahu anhu, iaitu bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Sesiapa yang membaca doa ini, kata Nabi, sesungguhnya Allah akan menolak pelbagai jenis malapetaka sesuai dengan kehendaknya, ya, dengan kehendak Allah. Ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dengan berkat kalimah tersebut. Kata Imam An-Nawawi, al-wartah, maksudnya kalimah al-wartah itu membawa maksud kepada
kebinasaan. Kesulitan yang membawa kepada kebinasaan. Kesulitan yang membawa kepada kebinasaan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya syarahkan hadis ini, di sini saya nak sebutkan sedikit berkaitan dengan riwayat hadis ini. Syekh Al-Arnaud mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn As-Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah pada bab doa yang diucapkan seseorang apabila berada dalam kesulitan. Tetapi sanadnya dhaif. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah mengemukakannya dari jalur Imam At-Tabrani dalam kitab doa, mengatakan bahawa hadis ini berstatus gharib. Jadi Al-Arnaud mendhaifkan hadis ini ataupun doa ini. Jadi tak mengapa, kerana Imam An-Nawawi pun telah sebutkan bahawa riwayat ini dalam kitab Ibn As-Sunni. Ya. Doa ini adalah lafaznya Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, wala haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi lafaznya, doanya adalah maksudnya baik dan sangat-sangat mempunyai makna yang sangat tinggi. Ya, sangat keagungan, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah la haula wala quwwata illa billah sabit dalam banyak hadis-hadis yang sahih, nanti kita sebutkan ya. Perkataan Warthah, kata Nabi SAW kepada Ali, "Ya Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'ta fi warthah qultaha." Wahai Ali, mau tak aku ajarkan kepada kamu kalimah-kalimah ataupun doa yang mana apabila kamu berada dalam situasi yang sangat merisaukan, yakni situasi yang sangat-sangat menyulitkan kamu sehingga boleh membawa kepada kebinasaan itu. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat prihatin kepada para sahabatnya. Nabi tawarkan kepada Ali, nak tak doa? Nak tak doa ni? Nabi ajarkan free saja. Ya, Nabi ajarkan kepada Ali free saja, tak ada ambil charge apa-apa. Tetapi sekarang ni kalau kita pi jumpa Tok Bomo, nak minta doa ni, nak minta bacaan ni, nak minta sekian, dia buat satu tangkal. Kemudian ikatlah di tangan. Kemudian kena bayar sekian, kena buat sekian, ada pertukaran di situ. Sedangkan lafaz doa ni Nabi ajarkan kita supaya kita ni ajarkan kepada orang lain, supaya dia boleh baca dengan sendirinya. Tak perlu kita pi minta orang lain baca, tetapi kita sendiri yang berusaha untuk membacanya sebagaimana Nabi ajarkan kepada Ali, suruh Ali baca sendiri. Jadi Nabi kata, mau tak aku ajarkan satu kalimah ataupun satu doa yang mana bila kamu tertimpa sesuatu kesulitan yang boleh membawa kepada kebinasaan ni, kamu kena baca berdoa ni. Jadi al-warthah ni seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, iaitu kesulitan yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi kata Ibn Allan, qala fi nihayah al-warthah al-huwah al-amiqah fil ardi thumma istu'iran lin-nas idza waqa'u fi baliyah ya'surul makhraj minha. Kata Ibn Allan ketika mensyarahkan Al-Azkar ini, beliau kata dalam kitab An-Nihayah, ya, kitab An-Nihayah, kalimah al-warthah itu membawa maksud al-huwatu al-amiqah, iaitu jurang yang sangat dalam ataupun lubang yang sangat dalam, fil ardi, dalam tanah tu. Kemudian dipinjamkan kalimah tersebut yang mana manusia menggunakannya dalam erti idza waqa'u fi baliyah, apabila seseorang itu terjerumus ataupun tertimpa sesuatu bala yang sangat susah untuk dia keluar daripada situasi tersebut. Jadi asal warthah ni jurang yang sangat dalam. Jadi orang dipinjamkan kalimah tersebut digunakan supaya kepada manusia apabila seseorang itu terjatuh dalam suatu masalah yang sangat dalam, yang sangat susah untuk dikeluar, untuk selesaikan masalah itu. Itu dalam kamus An-Nihayah. Dalam kitab An-Nihayah. Ada pun kitab Al-Misbah ataupun kamus Al-Misbah menyebut al-warthatu al-halaku wa asluha al-wahlu taqa'u fihi al-ghanam fala taqdiru 'ala at-takhallus wa qila asluha ardun mutmainnah la tariqa fiha yarshudu ila al-khalas. Maksudnya ke dalam kitab Al-Misbah pula menyebut al-warthah ini adalah al-halak, iaitu al-warthah ni maksudnya adalah kebinasaan, dan asalnya itu al-wahlu. Al-wahlu ni maksudnya tanah yang lecak, yang berselut,
Ya, macam tu. Taqa'u fihil ghanam, yang mana kalau kambing ni terjatuh dalamnya ataupun berada di dalamnya itu susah dia nak keluar lah. Susah dia nak keluar, nak bebaskan diri daripada tempat tersebut. Itu maksud al-wartah ni. Jadi Nabi kata kepada Ali, ala ya Ali, ala uallimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartah. Wahai Ali, apabila nak tak aku ajarkan kamu satu kalimah yang mana apabila kamu terjatuh dalam al-wartah itu, qultaha, kamu boleh menyebut kalimah tersebut supaya kamu selamat daripada al-wartah itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalimah bismillahirrahmanirrahim Nabi ajar, kita faham dah, iaitu bismillah, kalimah bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adapun la haula wala quwata illa billah, iaitu ia kalimah Islam dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan membebaskan diri daripada segala kekuatan, segala keupayaan, melainkan kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang hamba itu tidak mampu, tidak memiliki apa jua kekuatan, apa jua upaya untuk selamatkan dirinya. Ya, tak ada cara untuk menyelamatkan dirinya ataupun menghalang keburukan yang menimpanya. Tak ada kekuatan yang boleh berusaha untuk mendapatkan kebaikan untuknya, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni banyak warid dalam hadis, antaranya dalam hadis Imam At-Tirmizi daripada Makhul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman qala la haula wala quwata illa billah wala munja minallah illa ilaih, kashafa anhu 70 baban minadh-dhurri adnahunna al-faqr." Barang siapa yang mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billahi wala munja minallahi illa ilaih, ya, yang bermaksud tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, tidak ada keselamatan, tidak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan kembali kepada Allah. Kata Nabi, kasyafa anhu 70 baban minad-dur, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia daripada 70 pintu kemudaratan, 70 pintu keburukan. Adnahunna, yang paling rendah pun, yang paling sikit keburukan dia adalah al-faqr, iaitu kemiskinan. Jadi kalimah la haula wala quwata illa billah sangat-sangat memberi makna ataupun sangat-sangat baik untuk kita ucapkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yawmin 100 marrah la haula wala quwata illa billah lam yasibhu faqra abadan. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali kalimah la haula wala quwata illa billah, maka tidak akan menimpanya kefakiran selama-lamanya. Dalam hadis Abu Hurairah pula kata Ibnu Illan yang disebutkan oleh Al-Hakim, kana dawa'u min 99 da aisaruha alham, qalahu At-Tirmizi, li'anna al-'abda idza qala la haula wala quwata illa billah tabarra'a minal asbab. Maksudnya kalimah la haula wala quwata illa billah tu yang warid dalam hadis Al-Hakim, iaitu kalimah tersebut adalah ubat daripada 99 penyakit, ubat untuk merawat 99 penyakit. Yang paling mudah adalah kesusahan, seperti mana yang disebutkan juga oleh Imam At-Tirmizi, kerana seseorang hamba apabila dia menyebut la haula wala quwata illa billah, dia telah bebaskan dirinya daripada segala asbab, segala ikhtiar, dan dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyerah diri hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila seseorang hamba bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dan Allah akan menjaganya, memeliharanya dan menyelamatkannya daripada segala keburukan dan segala kemudaratan. Oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kita sebagai umat Islam dituntut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah sepanjang masa di mana sahaja kita berada, tak kira di dalam rumah, tak kira di luar rumah, tak kira ketika susah, tak kira ketika senang, kita sentiasa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah dan kembali kepadanya dengan mengamalkan segala hukum hakamnya dan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala keburukan. Jadi setakat itu saja malam ni kita dapat dua doa, iaitu doa yang panjang, iaitu yang mana doa yang masyhur, Allahumma inni
abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Dan doa yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan membaca doa tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita dan Allah tunaikan segala hajat kita, iaitu menghilangkan segala kesusahan, kesedihan dan keresahan yang menimpa kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.